Hi everyone. Untuk minggu ini kita akan habiskan bab 8 vektor. So sebagai pengingatan, kerja rumah untuk minggu ini adalah untuk habiskan praktis SPM yang di muka surat 125 hingga 128. Di dalam rakaman ini saya akan pilih beberapa soalan daripada kerja rumah ini untuk bincang, ya. So tolong cuba soalan itu dan balik kepada video ini dan untuk tengok soalan-soalan itu, ya. Soalan yang kita tak bincang dalam rakaman ini, kita akan ada masa untuk bincangkan dia pada hari Sabtu nanti. Okay, soalan pertama yang saya nak bincang hari ini adalah soalan 3 pada muka surat 12. Di dalam soalan ni kita telah diberi satu rajah dan kita nak gunakan jarak yang diberi di dalam perkataan soalan ini dengan arah yang akan diberi di dalam soalan juga untuk selesaikan soalan ini. Saya akan lukis rajah itu pada skrin sekarang. So, inilah rajah yang diberi. So, langkah pertama bila kita ada soalan seperti ini adalah untuk tuliskan jarak yang diberi di dalam soalan ke atas rajah ini, ya. So, kita diberitahu bahawa bangunan D terletak 600 meter daripada rumah John O. Oleh itu, saya akan tulis di sini 600 meter. Okay, so saya akan buat begitu untuk semua jarak yang diberi. So, bangunan A terletak 450 meter daripada O. So, saya tulis di sini 450 meter. Dan kita diberitahu O kepada E ialah 800 meter. Oleh itu, kita tahu bahawa jarak daripada D ke E mestilah 200 meter. So, bangunan B daripada A ialah 900 meter dan jarak B daripada C adalah 5 kali jarak C daripada D. So, di sini kita ada nisbah 1/5, ya. Kita juga perlu lukis vektor yang diberi di dalam soalan ini. Ya, so kita diberi dua vektor U dan V. So U adalah 100 meter dalam arah OE. V adalah 150 meter dalam arah OB. So, saya akan lukis dua-dua vektor ini di atas rajah juga. Okay. So, untuk soalan pertama, kita nak cari vektor OC. So, bila kita jawab soalan ni, kita perlu fikirlah apakah cara yang paling senang untuk pergi daripada titik O di sini kepada titik C. So, saya akan pilih cara untuk pergi daripada O kepada D. Selepas itu pergi daripada D ke titik C. So, saya akan tulis OC sama dengan pergi daripada O ke D. Selepas itu pergi daripada D ke C. Untuk cari vektor OD, ini senang kerana kita ada vektor yang pergi dalam arah itu, iaitu U. So, kita nak guna vektor U. Tetapi vektor U hanyalah untuk 100 meter. OD sekarang ialah 600 meter. Oleh itu, saya perlu guna 600 bahagi 100 meter, iaitu panjang U, untuk dapat beberapa kali saya nak perlu guna U. Untuk dapat DC, itu lebih susah sedikit kerana kita sekarang tak ada vektor yang pergi dalam arah DC ini. Tetapi saya tahu nisbah ini, jarak DC kepada jarak CB adalah 1/5. So, saya boleh tulis ini sama dengan 1/6 vektor D. Sekarang saya hanya guna apa-apa informasi yang diberi saya di dalam soalan yang saya lukis ke atas rajah ini. So, kalau saya buat
pemudahan di sini, saya akan dapat 6U tambah 1/6 dB. Tapi saya tak ada dB, so saya perlu carilah apakah vektor dB. Dan untuk dapat vektor dB, saya akan guna jalan yang menggunakan vektor-vektor yang kita ada. So, kita ada vektor dalam arah V dan dalam arah U. Oleh itu, saya akan gunalah D balik kepada O. Selepas itu, pergi daripada O kepada B. Okay. Dan kita akan guna kaedah yang sama seperti saya cari OD tadi di sini. Kerana OD ialah 6U, DO ialah negatif vektor itu, so ini ialah negatif 6U. OB sekarang ialah 900 meter tambah 450 meter untuk OB, tetapi vektor V hanyalah 150 meter untuk panjang dia. So, saya perlu bahagilah 150 darab V. So, ini memberi kita negatif 6U tambah 9V. Okay, so dB ialah negatif 6U tambah 9V, dan saya akan gantikan nilai vektor ini ke dalam persamaan pertama. So, saya akan dapat ini sama dengan 6U tambah 1/6 negatif 6U tambah 9V. Dan bila saya buat permudahan, saya akan dapat 5U tambah 3/2V. Untuk bahagian 2, kita disuruh cari vektor daripada E kepada C. Okay. So, kalau saya nak pergi daripada E ke C, saya akan kerana saya sudah ada vektor daripada D ke C yang saya cari tadi, saya boleh pergi daripada E ke titik D, dan selepas itu pergi daripada D kepada C. Itu saya tulislah, saya nak vektor ED tambah vektor DC, dan tadi kita sudah ada vektor DC ialah 1/6 negatif 6U tambah 9V. Okay, so ini saya salin daripada bahagian pertama. Untuk ED, kita tahu ED ada panjang 200, tetapi ini adalah lawan arah U, iaitu inilah negatif U. So, saya akan darabkan dia dengan negatif U, dan saya perlu bahagi dengan jarak U, kerana saya perlu tahu berapa kali saya nak guna vektor U ini. So, bila kita buat permudahan di sini, kita akan dapat negatif 3U tambah 3/2V. Untuk bahagian B, kita sekarang diberitahu kerajaan nak bina LRT melalui E kepada A. So, sekarang kita ada garisan AE seperti ini, dan kita nak tahu adakah LRT ini melalui C. Okay. So, ini sama dengan tanya kita, adakah ACE segaris? Ya. So, kalau kita diberikan satu garisan dan ditanya adakah sesuatu titik berada di atas garisan itu bermaksud soalan sedang tanya kita adakah tiga titik itu segaris. Okay. Kita sudah belajar bagaimana tahu adakah ACE ini segaris. Kalau dia segaris, kita boleh tulis, dia sebagai AC adalah sesuatu pemalakir darab CE. Ya. So, di mana K ini adalah pemalar. So, untuk tahu adakah ACE, adakah hubungan ini, saya perlu cari nilai AC dan CE.
So untuk cari CE ini senang kerana saya sudah dapat EC pada bahagian pertama tadi. So saya boleh tulis EC sama dengan negatif EC sama dengan negatif CE. So ini akan memberi kita 3U tolak 3/2V. Okay, saya tukar positif dan negatif di dalam jawapan ini kerana dia dah terbalikkan huruf dia. Untuk dapat AC, saya juga boleh guna jawapan yang saya sudah dapat di dalam bahagian pertama, iaitu dengan pergi daripada A, saya balik kepada O dan pergi ke C kerana di bahagian pertama kita sudah cari vektor OC ini. So saya akan dapat vektor AO tambah vektor OC. Vektor AO adalah vektor AO ialah kerana AO ada panjang 450 dan dia akan lawan arah V yang ada jarak 150 dan kita tambah OC yang kita sudah cari tadi iaitu 5U tambah 3/2V. Iaitu saya akan dapat 5U sama tolak 3/2V. Selepas saya dapat AC dan CE, saya perlu tengok adakah dia ada hubungan dengan pelmala ini. So kalau saya tulis AC sama dengan KCE, saya akan cuba selesaikan persamaan ini. So mari kita tulis 5U tolak 3/2V sama dengan K darab 3U tolak 3/2V. Okay. So bila kita nak selesaikan persamaan ini untuk dapat K, kita akan berbanding nombor yang di sebelah U dan V. Okay. So tapi sebelum saya buat begitu, saya akan buat pemudahan di sini. So saya dapat 3KU tolak negatif 3/2KV. So seperti saya kata dahulu tadi, saya nak bandingkan nombor yang di sebelah vektor U dan bandingkan nombor di sebelah vektor V. So kalau saya banding nombor di sebelah V, saya akan dapat negatif 3/2 sama dengan, mestilah sama dengan negatif 3/2K, iaitu K mestilah sama dengan 1. Tapi bila saya buat bandingan dengan vektor U, saya dapat 5 mestilah sama dengan 3K. Dan ini akan paksa K untuk sama dengan 5/3. So, kalau di sini kita boleh tengok K untuk V dan untuk U, dia memerlukan nilai K yang beza. Oleh itu, persamaan ini tiada penyelesaian. So, kalau saya tiada penyelesaian, ini bermaksud ACE bukan segaris. Ini seterusnya saya akan membincang bagaimana saya akan buat soalan 4 pada muka surat yang seperti soalan pertama tadi. Bila saya diberikan soalan seperti ini, saya akan lukis apakah informasi yang diberi di dalam soalan. So sekarang kita ada vektor OA adalah 15x. So O pergi ke A adalah 15x. Dan kita juga diberi O pergi ke B adalah 12y. So tulislah dia di sini. OB adalah 12y, OA adalah 15x.
Dan saya juga akan tulislah nisbah yang diberi untuk garisan-garisan ni. OP kepada PA adalah 1/2, so 1/2. Dan OQ kepada QB ialah 3/1. 3/1. Okay. So, kalau saya diberikan nisbah-nisbah ini, saya akan membuat pembahagian untuk nilai-nilai ini untuk sendiri. Ya. So, kalau OP ialah 15, OA ialah 15 dan OP ialah 1/2 seperti ini. Ini akan bermaksud bahagian ini ialah 10x dan bahagian ini adalah 5x saja. Okay. Dan saya juga akan bahagikan garisan OB ini. Di sini kita ada 3y, OQ adalah 9y. Pada akhirnya kita juga ada satu nisbah lagi iaitu PR ialah HPB dan juga QR sama dengan KQA. So yang tak ada nombor ini, yang ada pemalah H dan Q ini saya tulis di kanan saja. Kerana saya tak akan tulis di atas rajah kerana dia tak ada nombor, so tak senang untuk ditulis di atas rajah. Okay. Okay. Untuk bahagian A, saya nak ungkapkan OR dengan menggunakan H, X dan K. So di sini saya nak guna H. Okay. Kalau soalan tanya saya untuk guna H, itu bermaksud saya nak guna nisbah ini. PR sama dengan HPB. Iaitu bila saya pilih jalan yang saya nak guna nanti, saya mesti guna jalan PB ini atau PR ini. Ya, saya mesti pergi daripada P kepada R di dalam jalan ini. So, kalau saya guna jalan ini, itu terpaksalah saya bermula daripada O pergi ke P dan habis dengan guna P kepada R. So, saya tulis dia, OR ialah pergi dari O ke P, selepas itu P ke R. Dan saya sudah tulis di atas gerajah saya tadi bahawa OP ialah 5X dengan menggunakan nisbah 1/2 pada 2 ini dengan 15x ini. So, saya hanya perlu tulislah PR ialah HPB dengan guna nisbah yang kita pilih di sini. Okay. So, sekarang saya perlu cari PB. Untuk dapat PB, saya fikirlah bagaimana saya pergi daripada P kepada B. Okay. Setiap kali saya buat vektor ini, saya mesti fikir, apakah arah yang saya ada untuk pergi dengan vektor yang diberi. Saya hanya ada arah X dan arah Y. Saya tidak boleh pergi daripada P ke B secara direct seperti ini. Okay. Ini tak boleh diguna. Kerana kita tak ada vektor di dalam arah ini lagi. Okay. So, saya perlu pergi daripada P balik kepada O, barulah saya boleh pergi kepada B. So, kalau saya buat begitu, PB ini sama dengan PO tambah OB. So, saya tulislah PO, saya sudah tahu ialah negatif 5x. Kerana saya tahu OP ialah 5x. So, PO ialah negatif dia. Dan saya diberi dalam soalan bahawa OB ialah 12y. So, saya tuliskanlah ini ke dalam penggantian dia. 5x tambah H negatif 5x tambah 12y. Dan kalau kita nak buat permudahan, kita boleh tulis ini sebagai 5 darab 1 tolak HX tambah 12HY. Seperti ini. Untuk bahagian A2,
kita nak cari vektor OR juga, tetapi sekarang kita nak gunakan pemboleh ubah K, iaitu kita nak guna nisbah kedua ini yang kita belum guna tadi. Dan kalau kita nak guna nisbah ini, kita perlu pergi daripada Q ke R di dalam perjalanan vektor kita nanti. So untuk dapat pergi daripada O kepada R dengan guna QR, saya mesti bermula dengan O pergi kepada Q. So ini akan memberi saya OR sama dengan OQ tambah QR, dan saya sudah tahu bahawa OQ ini adalah 9Y. So, saya tulis 9Y tambah KQA. So seperti di dalam bahagian pertama, sekarang saya mesti fikir bagaimana saya pergi daripada Q kepada A. So untuk pergi daripada Q kepada A, saya akan pergi dari Q balik ke O, selepas itu barulah pergi ke A. Itu bermaksud QA adalah negatif QO, ini bukan negatif QO, ialah QO tambah OA. Dan kita sudah tahu bahawa QO ialah 9Y oleh negatif 9Y kerana dia adalah arah lawan arah dia, dan sekarang OA ialah 15X seperti diberi di dalam soalan. So saya gantilah nilai ini ke dalam QA dan kita akan dapat OR sama dengan 9Y tambah K negatif 9Y tambah 15X, dan bila saya buat permudahan nanti saya akan dapat 9 darab 1 tolak K Y tambah 15KX. Okay, biasanya bila kita dapat soalan yang tanya kita untuk ungkapkan sesuatu vektor dalam dua cara dengan guna dua huruf yang berbeza, bahagian yang seterusnya akan suruh kita cari nilai dua pemboleh ubah itu. Ya, so bila kita cari dua pemboleh ubah, kita perlu guna kaedah sistem persamaan. Dan sistem persamaan itu dibentuk oleh dua persamaan yang kita dapat dalam bahagian A1 dan A2 ini. So saya akan dapat 5 darab 1 tolak HX tambah 12HY ini sama dengan 9 darab 1 tolak KY tambah 15KX. Iaitu jawapan bahagian 1 sama dengan jawapan bahagian 2. Dan selepas saya dapat tulis ini, saya boleh bina sistem persamaan saya dengan cari apakah yang di sebelah vektor X dan membandingkan apakah yang di sebelah vektor Y di sini. So, kita akan dapat 5 darab 1 tolak H sama dengan 15K dan 12H ni sama dengan 9 darab 1 tolak K. So, kita boleh selesaikanlah persamaan ini. Okay, so saya akan guna kaedah penggantian. Saya akan ambil persamaan kedua ini dan tukarkan bentuk dia supaya saya hanya ada H di sebelah kiri persamaan ini. So saya akan pindah 12 di sebelah H ini ke kanan persamaan. So saya akan dapat 9/12 di depan kurungan ini. So kita akan dapat H sama dengan 3/4 1 tolak K. Selepas itu saya gantikan ini ke dalam persamaan pertama. Ya. So 3
ke dalam 1 akan memberi kita 5 darab 1 tolak 3/4 1 tolak K sama dengan 15K. So saya akan buat pemudahan sekarang. Di dalam di dalam kurangan ini saya akan dapat 1/4 tambah 3/4K sama dengan 15K yang tidak berubah di sini. Dan selepas itu saya akan darab 5 ke dalam kurungan ini. So kita dapat 5/4 tambah 15/4K sama dengan 15K. Okay, so saya pindah semua K ke kanan persamaan. So kita akan dapat 45. No, let me do it the long way around. So saya dapat 15K tolak 15/4K, iaitu bila saya buat pemudahan nanti ialah 45/4K sama dengan 5/4. So ini bermaksud, so bila kita selesaikan ini kita akan dapat K ialah 1/9. So selepas saya dapat K ialah 1/9, saya gantikan dia balik kepada persamaan 3. So H ialah 3/4 darab 1 tolak 1/9 dan saya akan dapat H sama dengan 2/3. Okay, untuk bahagian akhir kita sudah diberi bahawa nilai modulus X iaitu magnitude vektor X ialah 2 unit dan magnitude vektor Y ialah 1. Dan kita sekarang diberitahu juga bahawa OA adalah berserenjang dengan OB. Dan kita nak hitungkan nilai magnitude PR. So untuk dapat magnitude PR, kita perlu cari vektor PR sebelum. Okay, untuk cari vektor PR, saya perlu fikir apakah jalan yang saya nak guna, dan di sini saya akan guna jalan OR yang saya dapat daripada bahagian A tolak OP. Inilah jalan daripada vektor kedudukan yang kita sudah belajar, ya. Kalau saya nak PR, saya boleh guna vektor kedudukan R tolak vektor kedudukan P. Kerana vektor kedudukan titik akhir tolak vektor kedudukan titik kemulaan, ya. So dengan guna jawapan dalam bahagian A, kita ada bahawa ini ialah 5 darab 1 tolak H. So 5 darab 1 tolak 2/3X tambah 12H iaitu 2/3Y. Dan kita tahu daripada soalan bahawa OP ialah 5X. So tolak 5X. So sekarang saya perlu buat pemudahan. Dan bila saya buat pemudahan ini, saya akan dapat negatif 10/3X tambah 8Y. Okay, so sekarang saya nak cari nilai magnitude PR, iaitu saya perlu cari nilai magnitude negatif 10/3X tambah 8Y. Tetapi saya tak ada rumus untuk gunakan untuk magnitude X dan Y seperti ini. So itulah kegunaan faktor OA berserenjang kepada OB. Okay. Kalau OA berserenjang dengan OB, so seperti ini.
Dan kita tahu bahawa OA ialah 15X dan OB ialah 12Y. Itu bermaksud X dan Y ini juga berserenjang. Okay. X berserenjang dengan Y. So, kalau saya lukis PR ini nanti, saya boleh lukiskan gambar PR seperti ini. So, inilah P. So, negatif 10/3X. Dan ke sini 8Y. Dan PR adalah garisan yang menghubungkan P ke R secara terus. So, kalau saya perlu cari jarak PR di sini, saya boleh gunakan teorem Pythagoras kerana ini ialah segitiga bertegak. Dan kita boleh gunakan nilai magnitude X dan magnitude Y untuk dapatkan panjang sisi segitiga ini. So, negatif 10/3X bermaksud bahagian ini, sisi ini ada jarak 10/3 darab 2 dan sisi ini ada jarak 8 darab 1, iaitu 8. So, di sini kita ada 20/3. Oleh itu, bila saya guna teorem Pythagoras, ini sama dengan PR sama dengan punca kuasa 8 kuasa 2 tambah 20/3 kuasa 2. Dan saya buatlah pemudahan selepas itu, saya akan dapat jawapan 4 so saya akan dapat 976/9 dalam punca kuasa ini, dan saya boleh buat permudahan cert selepas ini untuk dapat 4/3 cert 61. Okay, kalau jawapan cert ini susah untuk didapati oleh murid-murid, kamu juga boleh memberikan jawapan di dalam perpuluhan seperti biasa ya. So, kamu boleh juga guna punca kuasa 976/9 ialah sama dengan 10/4 ya. So, kalau murid-murid bagi jawapan 10/4, itu juga akan diberi betul di dalam peperiksaan nanti ya.